Seperti kita sedia maklum, pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali telah berlaku beberapa siri peperangan di antara Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam peperangan ini ramai para sahabat telah terkorban. Adakah para sahabat yang gugur di medan peperangan ini boleh kita katakan sebagai syahid, sedangkan peperangan yang berlaku itu adalah antara sesama kaum muslimin, bukan peperangan menentang kaum kufar? Apakah hikmah di sebalik fitnah perpecahan yang melanda umat Islam pada waktu itu? Apa pengajarannya kepada kita? Jadi benda ni benda panjang ni, nak bicara hak ni sehari ni, hak ni saja ni. Kena khusus hak ni saja. Baru puas hati. Jadi hak ni tak boleh lah nak jawab sepenuhnya kan. Sekadarnya lah. Jadi hikmahnya gini, banyak benda yang boleh berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu taala akan mentakdirkan berlaku kepada dia. Hak boleh tidak jadi cacat dia, tidak jadi bercelaru. Tapi ada benda yang tak boleh berlaku pada dia, tapi nak buat panduan juga, nak dapat panduan juga lagu mana. Gitu secara reka ni, secara reka. Walaupun tidak secara langsung berkenaan dengan cerita lah, sebab kalau cerita ni dia jadi panjang. Jadi misalnya kita kata kecil sambil berdiri, kepada setengah-setengah orang kurang boleh, tapi berlaku kepada Nabi SAW. Kecil sambil berdiri, berlaku. Dia benda gitu. Misalnya kita kata gapa lagi, Rasulullah SAW cegah. Kalau mengikut setengah-setengah ulama, dia ada cegah. Bahkan hak jelas benarnya, hak dia tak ada bini dia tu bukan sebagai ummul mukminin, mana dia tak ada bersama tidur sekali ke apa, hak tu jelas lah ada cerah. Cerah tu kan tak molek. Tapi tak molek bukanlah sampai mustahil. Jadi aib benar kalau berlaku kepada Rasulullah. Okay? Maka berlaku lah. Gila adakah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang lain alaihi wasallam? Tak ada. Ada. Sebab apa? Aib tu benda tu jadi meragukan orang. Meragukan orang. Dia kecek ni, kita gila ke tidak gila? No. Susah juga tu. Tapi kalau sakit, ada, semua ada sakit. Sakit tu tidak mengaibkan, mencacatkan seseorang tu. Tidak sampai gitu. Maka ada lah. Nabi, mana-mana Nabi, adakah pernah berzina? Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Sebab benda tu tak pernah sabar. Dan kalau berlaku jadi aib besar tu benda tu, jadi kurang, maka tidak ditakdirkan Allah berlaku. Benda tu dosa lagi, mungkin dia maksum kan? Tak ada lah. Tak ada lah berlaku. Dia zina, dia bunuh orang, ada? Tak ada. Tapi kalau sahabat, situ. Kalau tak pernah berlaku, orang tahu mana ni? Kita kata Nabi-Nabi lah tak pernah berlaku. Kat kita banyak orang tak serupa dengan dia. Siapa dia kita boleh buat panduan untuk jadi ukuran, pengukur, penilai? Jawabnya sahabat-sahabat Nabi. Selebih-lebih manusia pun dia ada benda lagi. Sebab apa? Tidak jadi tergugat agama dengan sebab dia buat lagi. Bahkan jadi contoh yang baik pula. Nak ayatnya misalnya Ma'iz itu sahabat, dia berzina. Jelas dalam Bukhari pun ada. Kita ni setara mana? Tidak setara sahabat. Sama-sama wali pun dia tak boleh lebih daripada sekecil-kecil sahabat. Jadi sahabat setara tu pun ada berlaku. Untuk apa? Nak ayat bukan untuk dari satu segi nampaklah kurang dia, tapi kurang dia pun memang patut. Mungkin dia manusia biasa, dia tidak masuk. Lepas tu kalau berlaku nak buat gana, dia buat gana. Apa contohnya? Dia bertaubat kepada Allah SWT. Dan kalau ada peraturan hukum ke apa, dia bersedia terima. Dan memang dia mati pun, kerana dia rejat, mati. Dan taubat dia tu diterima Allah SWT. Sehingga Nabi kata, saya nampak dia benar dalam syurga. Mana boleh. Islam ni tidak kata dia rejat menjadi orang tak sih Islam, tidak praktikal. Dah pernah dibuat benda. Ada pun tak payah orang jadi saksi, dia tinggal. Maknanya dia percaya, yakin kepada Allah, yakin kepada neraka tu kan. Dia lebih takut lagi daripada neraka, daripada dia diseksa dalam dunia. Biar habis sini cerita tu. Seksa tak sih neraka.
setara tu. Orang Islam ni boleh jadi setara tu. Tinggi itu. Jadi panduan yang untuk kita. Sumpah juga bunuh orang, perang. Kalau perang kita tak mungkin kau perang sama Islam. Mungkin dia ada salah faham gitu gini banyak perkara lah. Boleh jadi perang. Bila perang ala ke mana? Jadi kafir kau orang tu dengan sebab bunuh orang Islam yang lain. Tuhan kata, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Tu panduan. Jika dua pihak mukmin perang, maknanya orang mukmin ni perang, orang panggil mukmin lagi perang. Tidak kata bila perang bunuh aku bunuhmu jadi kafir. Supaya Khawarij kata dah, sebab Tuhan kata mukmin lagi. Lepas tu lagu mana nak buat? Faqatilul lati tabghi. Kamu kena perangi orang yang memberontak tu, sehingga dia kembali kepada Allah. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau satu golongan memberontak, menceroboh satu golongan yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau satu golongan menyerang satu golongan yang lain, kamu serang hak ceroboh tu sehingga dia insaf balik kepada Allah. Itu caranya. Ada panduan kan dalam masalah perang apa ni pun. Mana kalau mati tidak kata kafir, itu sekurang-kurangnya panduan. Dan kalau dia ikhlas, kadang-kadang manusia ni salah faham boleh sampai ke peringkat tu. Balok bukan masing-masing ikhlas dengan cara dia sendiri, dia faham, dia faham. Kita akan menghadap Allah SWT akan datang. Allah SWT Maha Adil, dia akan memutuskan hak sebenarnya lagu mana. Kalau macam dalam cerita perang dengan Aisyah dengan apa ni, benda ni tidak disengaja kan, sebab ada pihak ketiga yang jolok, yang mencetuskan benda ni. Jadi itulah ceritanya. Kita kata tidak sengaja lah, bukan sengaja nak perang, tidak. Sebab hak ni nampak gini, hak ni nampak gini. Jadi masing-masing nak menegakkan agama Allah sebenarnya. Jadi antara asas keikhlasan tu, masing-masing kehendak tu, kita kira kalau dia salah pun Allah SWT ampunkan dia. Sebab ini termasuk dalam bab ijtihad. Dia ijtihad, kalau salah boleh salah, boleh juga tidak saja. Walaupun sampai ke peringkat mati, tapi kalau betul boleh dua. Ini termasuk dalam bab ijtihad juga. Kita tak boleh suka semua orang zaman learning lah perang untuk kedudukan, untuk pangkat, untuk parti dia gitu. Tak boleh gitu. Sahabat ni kita kena suka baik. Jadi dia tu masing-masing dia fikir untuk kebaikan. Dia untuk kebaikan, dia pun fikir untuk kebaikan juga. Tapi tak tahu lagi lah siapa dia betul, siapa dia hak salah. Kalau orang kata pun itu pendapat dia, belum tentu lagi. Sumpah mazhab lah kata dia betul, belum tentu lagi hak sebenarnya. Hak ni pula betul, bukan masalah ijtihad. Jadi kita kena sangka baik. Ikut mana-mana pun, walaupun sampai ke peringkat tu masih Islam lagi, mukmin lagi, Tuhan kata. Tuhan kata. Pasal kalau berlaku nak buat ke mana? Itu cara penyelesaian dia. Jadi ada pihak lain, pihak ketiga, hak lebih kuat lagi. Dia kena sekat lah. Hak menceroboh tu apa duk cerobohnya? Kena sekat. Jangan elak. Jangan elak. Apa nak enta ifatan minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahum. Cuba damaikan. Jangan perang lalu, jangan serang lalu. Damaikan dulu. Fa aslihu bainahuma. Biar molek terima jalan yang baik, jalan yang molek, yang damai, yang tenang, yang tak ada tumpah darah. Tapi kalau ceroboh juga, itu caranya. Subhanallah ni hak berlaku di dia lah datu. Tahun 2 ada. Tahun 2. Betul dah kita buat tu, kerajaan Malaysia buat tu betul. Betul. Bagus lagu tu lah. Sebab apa? Dia Islam dulu. Selama mana tu secara molek. Tapi kalau diceroboh, kalau betul lah cerita tu, kalau betul cerita tu gitu, tidak kita ceroboh dia dulu, dia ceroboh kita dulu. Tuhan suruh serang perang orang ceroboh tu sampai dia kembali kepada Allah. Itu caranya. Kan ada, ni baru berlaku sama Islam. Tidak nanti perang ni dengan orang kafir. Nak rakyatnya benda ni boleh berlaku sama Islam.
Tapi sampai Nabi tak berlaku sama Islam, sebab tak pernah sabar, tak sesuai, tak boleh, tak layak. Kalau dengan Nabi SAW, maknanya dia tak pandai lah menyatukan, menyelesaikan masalah. Orang akan ragu lah pada agama yang dia bawa tu. Tapi kalau sahabat, agama tu dah tetap ada, Quran Sunnah ada, dah tak jadi masalah. Jadi untuk nak mengajar kita lagu mana kita nak menghadapi benda ni. Jadi masalah syahid tu, kita kira syahid orang sebenar apa dengan orang kafir untuk menegakkan agama Allah. Jadi orang ni tak termasuk, orang ni tak termasuk dalam syahid tu. Sebab tu mana perang dengan Sayyidina Ali, dengan Muawiyah kau ataupun dengan Aisyah kau di satu pihak yang lain tu, tak ada kata tak mandi mayat dia, tak kapal sepatutnya. Ini menunjukkan kalau sama Islam perang tidak syahid. Cuma sama dia betul sama dia salah tu tak tahu lagi. Cuma berdasarkan tanda-tanda yang zahir, panduan yang zahir, kalau begini-gini kita boleh kata lah tak ada satu. Tapi sebenar-benarnya di sisi Allah tak lewat putuskan juga, di sisi Allahnya. Jadi hari ni kalau nak masuk syahid pun orang panggil syahid dunia, syahid akhirat, bukan syahid dunia. Syahid akhirat ni banyak syahid, misalnya bangunan runtuh, ta'un, di lembah mati lemah, tu syahid akhirat belakang orang kata. Mana hukum dunia ni dia mati seperti orang biasa lah, kena kapal, kena mandi, kena gapo. Ada pun kalau syahid mati, tidak ada, kan? Dalam cerita ni dia buat gana kepada orang mati. Tidak seperti dengan orang kafir. Tidak seperti dengan orang kafir. Gitulah rekah cerita je. Kalau nak cerita, dia cerita ni panjang lagi.